dalam menyimpan ni, dia bukan nilai simpanan tu yang penting. Dia yang penting tu ini kita kata cara paling crude lah, cara paling primitif. Dia ada dua golongan. Okay. Satu golongan ni primitif, bukan mesra teknologi. So maksudnya memang cara orang dulu lah, Chan. Cara mak ayah ke dulu lah dengan kata lain kan. So suka tak suka, kaedah dia kalau pergi mana-mana pun sama. Maksud saya ialah dapat saja pendapatan memang nak kena asing untuk simpan dulu. So dia kena simpan asing dulu, baki baru kena belanja. Baru boleh beli belanjakan. So dia bukannya dapat gaji belanja dulu, baki baru nak simpan. Okey, dia kena dapat gaji, dapat pendapatan, simpan dulu, bakinya baru nak dibelanjakan. Okey, so persoalannya berapa banyak yang kita nak kena simpan? Okey, kalau macam saya tak ikut jumlah RM lah. Sebab jumlah tu berubah-ubah kan. So kalau macam saya ikut jumlah peratusan. Okey, so kita bermulakan dengan satu angka yang kita selesa dulu. So contoh mungkin kita mula dengan 5% daripada pendapatan. Sebagai contohlah. So katalah pendapatan kita RM1,500 bulan, 5% tu lebih kurang RM75. Okay, katalah RM1,500 darab dengan 5%, so RM75. So bila kita dapat je gaji RM1,500, asing siap-siap RM75. Ini contoh. Okay, so kalau kita bermula dengan angka yang kita selesa, okay, RM75. Kalau katalah kita boleh pergi 10% ke atas tu lebih baik. So kalau RM1,500 gaji, dapat gaji RM1,500, asing terus RM150. Okay. So kita asing RM150, kita pejam mata je. So kat mana kita nak letak duit RM150 tu, bagi saya tak kisah. Yang penting senang masuk, susah keluar. Senang masuk, susah keluar. So sama ada kita nak buat potongan gaji, masuk dalam tabung haji ke, kan, potongan gaji, masuk ASB ke, tak kisah pun. Jadi dia masuk tu senang, keluar tu susah. Susah tu maksudnya leceh lah. Nak kena ada itulah, nak kena buat inilah, nak kena buku lah, apalah kan. Ada orang dia jenis tak boleh tengok duit. Kalau dia nampak duit dia akan belanja. So ada setengah jenis orang, jenis penyimpan ni kita kena convert kepada benda yang tangible. Maksudnya benda yang dia boleh pegang dalam tangan lah. Okay. So sebagai contoh, ada orang beli emas. Dia beli setiap bulan 1 gram. Dapat je gaji dia beli 1 gram. Dapat je gaji dia beli 2 gram. Lepas tu emas tu dia simpan. Setiap bulan dia simpan 1 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram. Contoh macam tu lah. Okay. Now, dalam menyimpan ni, untuk golongan primitif ni, dalam menyimpan ni, dia bukan nilai simpanan tu yang penting. Kalau kita simpan setiap bulan RM50 pun tak kisah. Kita simpan setiap bulan RM100 pun okey. Kita dapat simpan RM1,000 sebulan pun okey. Tengok kita punya kapasiti. Dia yang penting tu konsistensi. So kita ukur kejayaan tu daripada konsistensi, bukan daripada amount, bukan daripada nilai. Saya bagi contoh, kalau kita dapat simpan RM75 sebulan, orang yang baru mula bekerja, gaji RM1,500 contoh, 10 bulan dah 750. Okey, sebab dia simpan secara konsisten. 10 bulan dah ada RM750. So dalam masa 10 bulan, dia dah boleh beli motor second hand. Cash, RM750. Kap cai terbagai lah kan. Tapi okey lah dapat beli cash sebagai contoh. Ataupun dia nak beli peti sejuk dia yang pertama, RM500. Ataupun dia nak beli TV dia yang pertama, RM400. Tak kisahlah apa benda pun. Tapi dia tak perlu berhutang lah. Okey, sebab dia konsisten dia simpan RM75 sebulan. Kalau dia dapat simpan 10%, alhamdulillah kan, RM150 sebulan. 10 bulan dah RM1,500. Kan sebagai contoh kan. So yang penting tu adalah konsistensi. Okey, itu yang pertama. Perkara simpanan, which is masuk aja pendapatan, kena tolak siap-siap untuk simpan, baki tu baru dibelanjakan. Dan simpanan ni memang digunakan untuk tujuan perbelanjaan. Maksud saya, kita simpan, satu hari nanti mesti kita nak guna. Mana ada orang simpan 100 tahun tak pakai apa. Kita bukannya korun kan. So kita simpan ni mesti untuk tujuan tertentu. Ada orang simpan, nanti akan datang nak buat duit kahwin. Ada orang simpan, mungkin depan ni nak beli motor sebiji. Ada orang simpan, mungkin dia nak beli kereta kan. Ada orang simpan, mungkin dia nak beli sijil BSN ke apa kan. Dia ikutlah matlamat masing-masing. Simpan tu untuk tujuan apa, tapi macam mana pun satu hari nanti akan dibelanjakan juga duit tu. Sebab itulah kita kena menyimpan. Sama juga macam saya nanti akhir tahun nanti nak kena bayar rotek, insurans, kereta motor. Saya akhir tahun nak bayar cukai. Saya tahu nak masuk anak sekolah. Sama je tujuan dia. Sebab tu kita simpan. Sebab bila kita simpan, masa nak pakai tu kita ada duit. Dia bukannya macam
tak buat simpanan apa-apa, masa nak pakai duit dah gelabah, tak ada duit dan lepas tu nak buat pinjaman. Itu tak baguslah kan, dah menyusahkan diri sendiri. Okey, untuk golongan yang technical savvy, yang dia jenis tahulah pakai handphone canggih-canggih ni kan, ataupun memang mamat-mamat internet ni, so boleh guna kaedah lain yang dipanggil sebagai micro saving atau micro investing. So bermaksud dia ada e-wallet, kan dia ada e-wallet ni untuk golongan yang canggih lah. So dia ada e-wallet yang dia subscribe. Lepas tu dalam fungsi e-wallet tu selalunya dia ada fungsi yang mana kita boleh alihkan duit kita tanpa kita sedari kepada tempat-tempat untuk pelaburan mikro ni. So contohnya dia buat kiraan, contoh. So kita beli katalah satu barang online. So kita beli satu barang online ataupun kita beli barang dekat kedai lah, bukan online. Barang tu katalah harga dia RM11.48. Okey, so RM11.48. So tapi kita boleh buat genapkan dalam sistem. Jadi genapkan RM12. Okey, jadi RM12 tolak RM11.48. Jadi 52 sen tu dia senyap-senyap dialihkan pergi ke tabung simpanan atau tabung pelaburan mikro kita. Ada banyak aplikasi macam tu lah. Contoh macam RIS lah, macam Rahid Invest lah, macam ada banyak lah yang patuh syariah dekat luar sana yang gunakan sistem canggih ni. Jadi duit dia tu dia tak masuk dalam account bank, duit dia tu dia masukkan dalam e-wallet. Jadi bila dia berbelanja guna e-wallet tu, dia dapat beberapa perkara lah. Ada yang dapat point, boleh tukar kepada duit, ringgit. Ada yang duit tu kita boleh buat micro investing, dia buat tanpa kita sedari. Kan? Jadi kita belanja juga, tapi beza perbelanjaan tu dia automatically asing dan simpan. Benda tu kita kadang tak perasan. Lebih kurang macam zaman saya budak-budak dulu lah kan. Mak ayah bagi duit belanja sekolah ataupun kita dapat duit belanja sekolah katalah RM1 atau RM2, kita belanja katalah RM50, baki RM50 tu kita masuk tabung kan. So kita tak perasan. So sen sana sen sini, RM1 sana sini, tahu-tahu je dah setahun je tabung kita dah penuh gila kan. Tabung ayam dah penuh. So dia punya kaedah lebih kurang sama tapi dibuat secara elektronik. So aplikasi macam ni memang ada dekat luar sana, cuma nak kena buat kajian sikit lah, kena research. Dan untuk golongan hipster sekarang atau untuk golongan millennial kan, yang internet savvy ni sangat sesuai untuk benda macam tu. Sebab kalau suruh dia buat secara tradisional, masuk ASPP atau masuk tabung haji ataupun simpanan biasa, dia macam kekok lah kan. Nak simpan berapa aku tak tahu. Tapi dalam e-wallet system dia boleh kata okay, I want to put aside 10%. Aku nak letak 10%, 15%, 20% daripada pendapatan yang masuk dalam e-wallet, dan automatically sistem tu akan cari duit kecil-kecilan ni dan dia akan alihkan duit tu pergi ke tabung mikro tadi lah. Kita tahu-tahu je bila kita semak baki tengok ada RM3,000. Ada RM3,000 tak perasan pula kan. Selepas 10 bulan contohnya tu kan. So itu antara perkara yang kita boleh buat lah kalau kita pasal saving. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.